Assalamualaikum. Hari ini saya nak share dengan anda semua apa nak buat atau macam mana nak manage sekiranya ada berlaku kematian di rumah. Yelah, kadang-kadang kita tak tahu sekiranya satu hari nanti kita perlu melalui pengalaman yang sebegini. Kematian itu memang pasti, tapi di mana, bila dan bagaimana tu memang kita tak boleh nak duga. Okey, jom kita mula. Sekiranya berlaku kematian di rumah, pada saya mula-mula of course lah kena bagi orang yang bertauliah untuk sahkan kematian tersebut. Selalunya kita kena buat police report, atau dalam kes saya MO atau medical officer dalam ambulans tu yang sahkan kematian. Sebab asalnya kami panggil ambulans tu untuk bawa mak saya ke hospital, tapi rupanya arwah mak sudah pergi meninggalkan kami. So MO tadi tu akan bagi satu slip pukul berapa dia sahkan kematian, dan slip itu yang saya bawa ke balai polis untuk buat police report. Nanti polis akan memerlukan laporan medical arwah sekiranya memang ada sakit dan sebagainya. Sebab ialah meninggal dekat rumah kan, nanti polis takut ada unsur jenayah kalau mati mengejut tanpa sebab. Untuk makluman, ada 3 badan atau agensi sahaja yang boleh keluarkan laporan slip daftar kematian atau permit kubur. Mereka ialah pihak polis, hospital atau DBKL sahaja. Dan jika si mati sememangnya tiada penyakit atau tiada laporan kesihatan dari pihak hospital dan kejadian kematian meninggal di rumah, nanti jenazah perlu dihantar ke hospital terlebih dahulu untuk dibedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian. Macam arwah suami dan arwah ayah saya, mereka meninggal di hospital, maka pihak polis akan mengeluarkan slip daftar kematian atau permit kubur itu dari sana. Kita perlu laporan polis atau hospital itu tadi untuk permit kubur, yang mana akan digunakan untuk mendaftar kematian di Jabatan Pendaftaran Negara JPN later nanti. Tanpa permit kubur itu nanti, kita tak boleh nak uruskan pengkebumian jenazah di tanah kubur nanti. Fakta menarik di sebalik borang daftar kematian itu, dulu-dulu saya pun tak pasti berapa lama lah ataupun sejak bila, tapi bila ada kematian, especially orang kat kampung atau orang yang meninggal tu tak ada waris, kadang-kadang mereka tak pergi pun daftar kematian di JPN. Sebab waris tu pun tak tahu yang dia kena bagi tahu JPN pun. Selalunya waris yang buat sijil kematian dekat JPN tu bila ada keperluan, macam pengurusan harta pusaka, nak claim insurans, takaful dan sebagainya. Kalau yang meninggal tu tiada keperluan semua tu, dulu-dulu memang tak adalah orang nak susah-susah pergi inform kat JPN kan. Jadi selepas mereka dapati rekod di JPN tak accurate kerana mungkin orang tu dah meninggal, tapi di JPN orang tu masih hidup. Jadi lepas tu barulah distandardkan syarat permit kubur itu hanya boleh dikeluarkan oleh badan-badan yang disebut tadi sahaja, supaya ada kontrol di situ. Okay, next. Kita perlu segera maklumkan juga kepada jiran tetangga dan pihak pengurusan masjid bagi urusan membantu persediaan kerja-kerja memandikan jenazah dan pengebumian nanti. Kalau kita sememangnya ahli khairat di masjid atau surau berdekatan, ini sangat-sangat memudahkan urusan kita. Saya pasti ramai yang sedia maklum yang urusan pengebumian ini hendaklah disegerakan dan tidak dilengah-lengahkan. Masa arwah mak saya meninggal, hari dah malam. Jadi pengurusan mandikan jenazah semua akan buat besok hari. Tapi syukur Alhamdulillah, kami mempunyai ahli karya masjid yang sangat baik. Dan malam itu juga ada wakil ahli AJK masjid yang juga jiran-jiran setaman yang telah datang untuk memberi bantuan tunjuk ajar pada saya adab atau bagaimana untuk menguruskan jenazah sementara menunggu pagi besoknya. Mula-mula kita angkat jenazah arwah dan letakkan di tengah rumah. Lebih baik tempat tu tinggi sedikit lah, macam atas tilam dan bukan atas lantai. Selalunya orang akan letakkan tilam dekat tengah-tengah ruang tamu untuk senang menguruskan jenazah dan juga kalau jiran-jiran dan saudara mara datang ziarah. Oh, dan keadaan jenazah tadi, kaki mestilah menghadap kiblat. Lepas tu kita kena make sure mata jenazah tertutup rapat, mulut arwah sekali. Kalau baru meninggal, insya-Allah tak ada masalah. Kalau ada masalah nak rapatkan,
Boleh cuba pakai minyak zaitun ke atau urut-urut kat kelopak mata bagi rapat. Kalau mulut pun sama, kita boleh urut-urut pakai minyak, tapi urut dekat bahagian rahang untuk bagi lembut, sampai insya-Allah boleh tutup rapat mulutnya. Okey, kat sini saya nak cerita mitos atau lazimnya orang kita akan ikat kain dekat dagu sampai atas kepala jenazah secara automatik tanpa sebab. Sebab saya sendiri pun dulu-dulu ingat macam tu. Tapi rupanya lepas dengar ceramah Ustaz ajar, actually kita cuma buat tu kalau perlu sahaja. Lepas tu, tangan jenazah kita kiamkan. Maksudnya kita letak tangan dia atas perut dalam keadaan macam kita bila kita bersolat. Okey, yang ini pun sama. Kalau tangan dia memang dah elok terletak atas perut dia bila kita kiamkan, dan tak perlu buat apa-apa lagi. Kalau tangan dia macam nak jatuh atau tak boleh nak stay atas perut tu, baru kita ikat bahagian pergelangan tangan tu dengan kain perca. Last sekali bahagian kaki dia pun sama. Kita ikat bahagian ibu jari dua-dua kaki supaya kaki tu nampak elok sikit dan rapat. Again macam tadi, kalau perlu saja. Tapi tak semestinya kena buat. Ini semua semata-mata supaya jenazah tadi akan nampak elok atau sempurna nanti. Lepas tu, baju yang dipakai oleh arwah tadi tu, kita buka elok-elok, guntingkan kalau perlu. Kemudian kita bersihkan jenazah tadi menggunakan kain basah yang dibasahkan dengan air dan sabun kalau perlu, supaya nak bagi jenazah lebih elok, bersih dan wangi. Kalau arwah sebelum meninggal pakai lampin atau pampers, eloklah diganti atau dibersihkan terlebih dahulu najisnya. Kalau tak tukar pada baju yang lebih bersih, boleh tutup dengan kain. Janji kita tutup aurat jenazah dengan sempurna. Sebab pagi besok kan nak mandikan jenazah, jadi kita bersihkan dia awal-awal. Tujuan dia supaya bukan saja untuk bagi nampak lebih bersih, lebih baik, tapi juga untuk mengelakkan apa-apa fitnah yang mungkin timbul dari orang lain. Atas perut jenazah tu boleh letak sedikit benda berat macam buku atau apa-apa yang tak lebih dari 0.5 kilo saja. Ini untuk mengelakkan perut kembung atau masuk angin. Bukan barang berat sangat ya, jangan sampai siksa jenazah tu pula. Kemudian kita boleh pakaikan wangi-wangian pada jenazah arwah macam minyak atar, minyak wangi atau bedak wangi. Lepas tu kita tutupkan jenazah arwah dengan kain. Arwah mak saya dulu selalu pesan pada kami adik-beradik, mesti simpan satu kain batik yang tak berjahit kat rumah untuk tujuan ini. Tapi sebab kami adik-beradik perempuan semua jenis tak pakai kain batik kat rumah, dan mungkin nak ambil ringan pesanan mak, sampaikan mak siap belikan kain batik lepas dekat pasar tani untuk kami adik-beradik seorang satu. Memang tak sangka, satu hari memang terpakai juga kain batik tersebut betul-betul untuk tujuan itu. Mandikan jenazah boleh dilakukan sama ada di rumah atau di masjid atau surau berdekatan. Bagi saya telah minta bantuan pihak masjid kawasan perumahan untuk membantu. Satu, kerana alhamdulillah kami memang ahli khairat masjid tersebut, jadi memang sangat banyak membantu memudahkan urusan. Dan sebab yang keduanya, di sana lebih teratur kerana mempunyai kemudahan infra dan peralatan yang diperlukan, dan lebih sesuai untuk menguruskan pemandian jenazah, termasuk mendapat bantuan AJK masjid yang boleh bantu guide ahli keluarga seperti saya yang tidak tahu bagaimana tetapi boleh belajar memandikan jenazah ahli keluarga kita sendiri. Penyediaan peralatan yang disebut tadi contohnya seperti kain kapan, kain mandian, kain kapas, kain barus dan sebagainya. Untuk makluman, ada kos terbabit dalam setiap proses yang tersebut di atas tadi. Kalau anda ahli khairat kematian masjid atau surau yang menguruskan tadi, kos-kos tersebut akan ditanggung oleh pihak masjid. Sini saya nak share sedikit pengalaman masa arwah suami saya dahulu meninggal secara tiba-tiba, bukan di rumah. Jadi untuk arwah suami, dia kena bedah siasat atau postmortem sebab polis kena tahu punca kematian, memandangkan dia memang tiada rekod masalah kesihatan. Oleh kerana di hospital dan saya tiada pengalaman menguruskan, sewaktu dia tanya di hospital berkenaan sama ada ingin memanggil ustaz untuk memandikan jenazah, ada beberapa nombor ustaz yang diberi perkhidmatan di sana yang diberi oleh pihak hospital. Jadi saya fikir kerana di postmortem di hospital, mungkin adalah lebih baik untuk memanggil ustaz yang sudah biasa dengan keadaan jenazah, keadaan yang telah dibedah siasat. Dan juga apabila jenazah dibawa pulang ke rumah, lebih kemas dan teratur pengurusannya untuk terus disolat jenazah tanpa perlu memikirkan urusan memandikan jenazah lagi di sana nanti. Oleh kerana saya buat pilihan tersebut,
terdapat kos perkhidmatan ustaz memandikan jenazah di hospital itu. Yang mana kalau pemandian jenazah tadi saya pilih untuk dilakukan di masjid di rumah, kos tersebut adalah termasuk di dalam keahlian khairat ke masjid tersebut. Dan saya juga perlu menanggung kos van jenazah untuk membawa jenazah pulang dari hospital yang agak jauh dari rumah. Ya, setiap urusan ini memakan kos yang tidak pernah saya ketahui dan saya yakin ramai waris lain juga sama. Sehinggalah kami benar-benar melaluinya. Tetapi Alhamdulillah, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, saya mendapati sudah terdapat lebih banyak pertubuhan maupun individu yang telah pun menawarkan perkhidmatan ini secara percuma kepada sesiapa yang memerlukan. Ini sangat-sangat dapat membantu mengurangkan beban si waris itu nanti, apatah lagi di saat menghadapi pemergian seseorang. Solat jenazah boleh dilakukan sama ada di masjid atau di rumah, bergantung kepada pilihan waris. Tetapi selalunya selepas selesai jenazah dimandikan dan dikafankan, contohnya di masjid, akan terus dilakukan solat jenazah di situ, dan peluang serta ruang untuk solat jenazah bagi jemaah yang lebih ramai adalah lebih baik. Dan perjalanan yang terakhir sekali ialah urusan pengebumian jenazah untuk disimpan di tanah perkuburan. Dalam kes kami, pihak masjid yang sama telah bantu menghubungi sekaligus menguruskan sehingga ke tanah kubur. Sekiranya arwah merupakan ahli khairat kematian masjid berdekatan, segala kos pengurusan jenazah akan ditanggung di bawahnya. Jika tiada khairat kematian, pihak waris akan tanggung sendiri kos pengurusan jenazah dari awal urusan memandikan jenazah, dikafatkan, kos van jenazah hinggalah selamat dikebumikan. Kos ini adalah berbeza mengikut kawasan, negeri, pengurusan tanah kubur itu sendiri, jarak antara rumah, masjid atau hospital dan juga apa perkhidmatan diperlukan. Sebagai contoh, kos van jenazah dari hospital ke rumah sekiranya jenazah dari hospital, kos memandikan jenazah termasuk kos barang-barang untuk kafankan jenazah, kos van jenazah menghantar jenazah dari rumah ke tanah kubur, kos untuk lot kubur yang diuruskan oleh majlis bandaran atau pihak berkuasa tempatan, batu nisan dan lain-lain. Semoga info ini dapat membantu. Sekian, terima kasih.